Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Okey, cikgu harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera ya. Okey, jadi untuk hari ini kita akan masuk bab 8. Bab 8 iaitu garis dan sudut. Okey, sila buka buku teks anda. Bab 8 ni bermula daripada muka surat 168. Bermula daripada muka surat 168 ya. Okey, garis dan sudut kita akan banyak jumpa dalam kehidupan seharian kita. Sama ada melalui lukisan, 2D lah, 2D tu lukisan, 2 dimensi ataupun kehidupan kita yang sebenar. Contoh kalau mak awak kata, letakkan barang ni di sudut sana, di sudut rumah yang sana. Jadi kita memang akan jumpalah sudut dan juga garis ni dalam kehidupan seharian. Okey, jadi bab ini penting ya, bab ini penting untuk seandainya kita nak gunakan lebih-lebih lagi orang yang akan masuk dalam bidang pembinaan ke, bidang kejuruteraan ke, segala-gala dalam kehidupan seharian kita sebenarnya. Hampir segala-gala melibatkan garis dan sudut. Kita nak bungkus hadiah nak bagi dekat kawan kita, hadiah hari jadi ke ahli keluarga kita pun nak kena pastikan lurus kan. Nak susun meja, susun atur meja, susun atur kursi dekat rumah pun kena pastikan sudut dia betul ke tak betul ke, macam tu. Okey, jadi kita akan masuk bab ini. Okey, semua orang selak buku teks awak. Ini adalah pada muka surat 17 sifar ya, muka surat 17 sifar, 17 sifar 170 dan juga 171. Okey. Awal-awal dalam bab ini kita akan belajar dua perkara lah, iaitu yang pertama adalah pembaring garis. Yang pertama adalah pembaring garis. Cikgu highlight ni, dan juga sudut. Okey, apa itu pembaring garis? Apa itu sudut? Okey, pembaring garis ni samalah macam garisan biasa. Garisan biasa, okey. Contoh kita tengok ni, contoh yang saya tunjuk dengan laser ni. Okey, ni garis PQ. Garis PQ ni lah kita namakan dia pembaring garis. Pembaring garis. Okey. Dan juga dalam bab ini akan ada satu istilah yang awak baru belajar, iaitu kongruen. Okey, kongruen ni membawa maksud sama. Okey, dalam matematik kongruen maksud dia sama. Okey, sekali lagi cikgu sebut kongruen. Kongruen membawa maksud sama. Okey, jadi andai kata cikgu ada satu lagi pembaring garis lah. Okey, itu PQ kan. Okey, let's say dekat sini ada AB. Okey, ada AB. Okey, 6 cm juga. Okey, walaupun kita tengok AB kita tu dia ke bawah lah, dia ke kanan. Kalau PQ ni kita makin naik ke atas, AB ni ke bawah. Okey, tapi apabila dia punya nilai sama, 6 cm, PQ 6 cm, AB 6 cm, okey, kita boleh katakan PQ ni adalah kongruen dengan AB. PQ dan AB adalah kongruen, dia sama. Okey, dia adalah pembaring garis yang sama. Okey, andai kata cikgu ada satu lagi pembaring garis. Okey, cikgu lukis pembaring garis dekat bawah ni. Okey, contohlah pembaring garis kita cikgu namakan MN. Okey, pembaring garis kita sama, dia punya arah tu sama dengan pembaring garis PQ. Okey, tapi yang ini panjang dia 4 cm. Okey, jadi persoalannya di sini, adakah MN merupakan pembaring garis kongruen dengan PQ? Ya atau tidak? Okey, jawapan dia tidak, sebab satu 6 cm, satu lagi 4 cm. Tak sama. Okey, boleh ya kelas ya? Alright. Okey, next. Cikgu akan padam yang ini supaya tak keliru. Kita akan tengok sudut pula. Okey. Alright, ni terpadam pula ni. Okey, kongruen ni samalah maksudnya. Okey, sudut. Sudut ni apa kelas? Sudut. Okey, sebenarnya sekolah rendah awak dah belajar sudut ya. Sudut ni apabila ada dua garisan. Okey, tengok gambar rajah yang bawah ni. Ataupun awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 170 untuk gambar yang lebih jelas. Okey, kita ada garisan PQ dan juga kita ada garisan QR. Kedua-dua garisan ni apabila bertemu akan membentuk satu bucu. Betul tak? Bucu itulah yang dinamakan sudut. Okey, jadi dalam gambar rajah ini, bucu kita adalah pada Q.
Bucu kita adalah pada Q. Bermaksud sudut yang wujud adalah sudut apa? Sudut Q. Sudut Q nilai dia 40 darjah. Okey, bila sudut dia kena ada darjah dekat atas ni. Ni. Yang bulat tu, yang cikgu bulatkan. Darjah. Unit dia darjah. Kita simbolkan dengan bulatan kecil dekat atas. Okey. Cara nak menulis sudut ni, alright. Mesti kita gunakan simbol ini. Ni simbol yang cikgu sedang tulis ni. Ini membawa maksud simbol sudut. Okey, walaupun kita ada sudut, let's say lah okey, cikgu lukis ni. Okey, ni P, ni Q, ni R. Okey, ni 40 darjah. Walaupun sudut kita ke kanan, dia punya bucu tu ke kanan. Yang ini kan ke kiri kan? Yang ini kan ke kiri, yang ini ke kanan kan? Okey. Janganlah awak buat simbol dia, awak tulis macam ni. Bukan. Simbol, yang ni memang malam. Betul lah ni. Apa ni cikgu cakap. Okey, jangan awak buat simbol dia macam ni. PQR. Awak guna simbol yang ini. Tak boleh. Simbol dia kekal ini je. Bentuknya ini sahaja. Bentuknya itu sahaja. Walaupun apa pun bentuk sudut kita. Baik sudut kita di bawah ataupun sudut kita di atas. Bentuknya inilah membawa maksud sudut. Simbol sudut. Okey, jadi cara nak menulis sudut. Okey, kita tengok yang bawah tu. Okey. Kita tengok cikgu highlightkan ni. Okey, dia kata maka PQR sama dengan 40 darjah. Okey, sudut kita mesti letak di tengah. Yang lain-lain tu diapit lah. Sudut kita diapit oleh huruf lain. Contohnya kita ada PQR kan. PQR. R kita duduk di tengah. Q kita duduk di tengah. Minta maaf banyak Q. Q kita duduk di tengah. Q kita duduk di tengah ni. Q kita di tengah. Okey, kalau kita nak terbalik pun kita baca daripada bawah. RQP. Pun sama. Tetap kita punya Q duduk di tengah. Okey, tetap kita punya Q duduk di tengah. Macam tu. Okey, itu cara menulis sudut lah. Kiranya kalau nanti ada sudut ABC, awak boleh tulis ABC. Sudut dia di tengah B. Okey, next. Kita tengok pula. Cara macam ni pun boleh juga. Cara yang kedua Okey, PQR sama dengan 40 darjah. Cikgu highlight dengan warna warna hijau muda sikit. Okey. PQR sama dengan 40 darjah dan juga RQP sama dengan 40 darjah pun boleh. Okey, tapi yang ini simbol kita tak ada simbol yang ini. Kita guna simbol atas ni. Kita simbol atas ni. Pun sama, pun pada sudut. Simbol tu pada sudut sudut di tengah. Okey, dan juga cara terakhir untuk melukis sudut adalah ni yang cikgu bulatkan. Iaitu kita lukis je simbol sudut, kita letak je nama sudut. Nama sudut kita Q kan. Okey, jadi sudut Q sama dengan 40 darjah. Okey, itulah dia. Okey, cikgu harap boleh ikut cikgu. Okey kelas, jom kita sama-sama buat latih diri 8.1a. Okey, anda boleh rujuk buku teks awak muka surat 171. Okey, soalan yang pertama dia kata jelaskan sama ada term baring garis PQ dan RS. Okey, ada kongruen atau tidak? Ingat balik kongruen tadi yang sama. Okey, jadi kalau sama kongruen lah. Kalau tak sama tidak. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, PQ 3 cm, RS pun 3 cm. Jadi kongruen atau tidak? Kongruen. Okey, jawapan dia kongruen Okey, next yang B. Okey, RS 3.2 cm, PQ 3.3 cm. Sama ke tidak? Tak sama. Yang ini 3.2 cm, yang ini 3.3 cm. Jadi tidak kongruen. Okey. Okey, next. Okey, yang C. Okey. PQ 4.2 cm, RS 4.2 cm. Alright, kongruen atau tidak? Okey, sama kan 4.2 cm. Jadi jawapan dia adalah kongruen. Okey, boleh kelas? Okey, next kita tengok yang kedua. Okey, jelaskan sama ada tengok sudut PQR. Maksudnya kalau Q di tengah, sudut kita Q. Kalau ABC, B di tengah, sudut kita adalah B. Okey, dalam rajah yang di bawah adalah kongruen atau tidak. Okey, jom kita tengok. Yang pertama, PQR 32 darjah, ABC 32 darjah juga. Okey, jadi kongruen atau tidak? Sama ke tidak? Sama. Jadi kalau sama dia adalah kongruen. Okey, next yang B.
Okey, PQR 138 darjah, ABC 136 darjah. Kongruen atau tidak? Sama ke tidak ni? Tak sama. Jadi bukan. Tidaklah. Tidak kongruen. Tidak kongruen. Okay. And the last one dalam latihan kita ni. Okay. PQR 256 darjah dan juga ABC 256 darjah. Okay. Sama ke tidak? Cikgu, sudut dia duduk di luar. Ya, sudut dia duduk di luar. Dia ada jenis sudut ni. Nanti cikgu terangkan apa jenis sudut ini. Okay. Kongruen atau tidak? Sama ke tidak? Sama kan? Jadi bila sama dia adalah kongruen. Okay. Very good. Cikgu harap anda masih boleh dapat ikut cikgu. Okay kelas. Jadi kita pergi pula kepada jenis-jenis sudut. Okay, ada 4 jenis sudut. Cikgu rasa awak macam dah belajar di sekolah rendah. Rasanya lah. Tapi kita belajar je lah sekali lagi. Okay, kita tengok dulu gambar rajah di bawah ni. Okey, kalau awak kurang jelas, awak boleh tengok daripada buku teks awak, muka surat 172. Muka surat 172 ya. Okey, yang cikgu tunjuk tadi, yang cikgu tunjuk dalam circle tu tadi, ini adalah protector. Kita panggil ini adalah protector. Ini namanya protector. Okey, protector ini digunakan untuk mengira sudut. Digunakan untuk mengira sudut Okey, dia memang macam tu. Dia pembaris protector ni, kita tak panggil pembaris lah, kita panggil protector. Protector ni bentuk dia separuh bulatan. Kalau awak ada beli set geometri, inilah protector ada dalam tu. Okey, cara nak kira, kita letakkan protector kita elok-elok atas kita punya sudut, lepas tu kita baca. Kalau yang ini, inilah kalau ni kita tengok, okey dia baca 135 darjah. Jadi jawapan kita 135 darjah. Tak apalah, yang ni nanti kita akan buat di sekolah nantilah ya. Okey, kita tetap berharap sekolah akan bukalah sebelum akhir tahun. Kalau tak ada nanti cikgu akan tunjuk jugalah dalam Google Meet macam mana. Okey, jadi jenis-jenis sudut ada 4. Okey, yang pertama adalah sudut tirus. Okey, sudut tirus ni sudut yang kurang daripada 90 darjah. Dia kurang daripada 90 darjah. Dia adalah yang paling kecil. Okey, mula daripada 1 darjah hingga ke 89 darjah dia adalah sudut tirus. Okey, next kita ada sudut tegak. Okey, sudut tegak ni ada satu nilai sahaja iaitu 90 darjah. 90 darjah. Itu je nilai dia, tak ada nilai lain. Dan seandainya ada tanda macam ni 4 segini, ini bermaksud sudut tegak. Kadang-kadang awak tengok sudut-sudut kan? Sudut lain dia bagi nilai. Contohlah 25 darjah ke, 11 darjah ke, 38 darjah ke. Tapi ada satu sudut tu dia letak 4 segi sahaja. Okey, bukan maksud sudut tu tak ada nilai. Bermaksud ini adalah sudut tegak. Nilai dia memang 90 darjah. Tak lebih, tak kurang. Inilah dia 90 darjah. Okey, next. Okey, sudut cakar. Yang ketiga ni sudut cakar. Sudut cakar adalah sudut yang lebih besar daripada 90 darjah. Okey, tetapi dia juga kurang daripada 180 darjah. Kurang daripada 180 darjah. Kiranya bermula daripada 91 darjah hingga 179 darjah adalah sudut cakar. Okey, tengok perbezaan sudut tirus dengan sudut cakar. Sudut tirus, sudut dia kecil je. Sudut cakar dia macam besar lagi. Okey. Dan yang terakhir adalah sudut refleks. Sudut refleks ni adalah sudut yang paling besar. Kalau kita tengok ni sampai kat luar-luar sudut dia ni. Sudut refleks ni mula daripada 181 darjah hingga 360 darjah hingga 359 lah. 360 tu nanti saya terangkan 360 darjah tu apa. Okey, 359 darjah. Ini adalah sudut refleks. Okey ya? Ingat ni sudut. Okey. Sudut tirus yang paling kecil, lepas tu sudut tegak memang nilai dia 90 darjah je. Sudut cakar yang dia besar sikit dan sudut refleks yang paling besar. Okey. Okey, jadi untuk hari ini kita akan belajar ciri-ciri beberapa sudut lah. Maksudnya beberapa jenis sudut. Okey, ada 2 yang akan kita belajar hari ini iaitu pertama, hasil tambah sudut pada garis lurus. Okey, akan dapat berapa nanti. Dan juga sudut putaran lengkap. Okey, satu putaran lengkap tu macam kalau awak tengok kipas lah. Kipas ke tayar ke. Kalau dia mula berputar dari titik A, dia pusing sampai titik A balik. Maksudnya kalau kita ambil lah dekat kipas ke dekat tayar kan. Okay, kan contohlah bentuk tayar.
Okey. Kita letak satu titik lah A. Okey kan, kalau kereta berjalan kan, kita gerakkanlah A ni daripada sini, dia gerak sampai balik dekat A ni. Okey, berapa sudut putaran? Ini kita namakan sebagai sudut putaran lengkap. Sudut putaran lengkap akan membentuk satu bulatan. Berapa sudut dia? Ini dua yang akan kita belajar hari ini. Alright, jadi yang pertama, hasil tambah sudut pada garis lurus. Hasil tambah sudut pada garis lurus. Okey, sebarang garis lurus lah. Tak kisahlah dia menghala ke kanan ke kiri ke atas ke, dia naik atas lurus ke bawah ke. Okey, hasil tambah sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Ingat ini, ingat. Garis lurus, ingat garis lurus, ingat 180 darjah. Okey, jadi hasil tambah sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Okey, kita tengok contoh ya. Okey, dekat sini dia kata PQR adalah garis lurus. PQR adalah garis lurus. Okey, awak tengok, pada satu garis lurus ni, ada dipecah-pecahkan, ada 3 sudut. Ada 3 sudut. Ni sudut yang pertama yang 60 darjah. Sudut yang kedua yang X dan juga sudut yang ketiga 45 darjah. Okey, dipecah-pecahkan. Tapi hasil tambah ketiga-tiga sudut ni mestilah dapat 180 darjah. Maksudnya apa? Maksudnya 1 tambah 2 tambah 3 ni sudut 1 tambah sudut yang kedua tambah sudut yang ketiga akan dapat 180 darjah. Okey, habis tu dekat sini kita ada X. Kita ada X. Boleh tak kita cari nilai X? Dia nak kita cari nilai X. Boleh. Kita akan buat macam mana? 180 darjah tolak 60 darjah tolak 45 darjah. Okey, tekan kalkulator semua orang. 180 tolak 60 tolak 45 dapat berapa? 180 tolak 60 tolak 45. Okey, akan dapat jawapan kita adalah 75 darjah. Inilah dia X kita 75 darjah. Okey, kalau kita nak semak balik boleh? Buatlah satu adalah 60 darjah. Sudut yang kedua 75 darjah. Sudut yang ketiga 45 darjah. Semak balik. Okey, akan dapat 180 darjah. Okey, maksudnya betul lah. Jawapan kita 75 darjah. Okey, ingat kalau sudut mesti ada tanda darjah ni. Jangan dilupakan. Contoh 75 darjah. Kalau awak tak letak darjah, bukan sudut namanya. Jawapan kurang tepat lah kalau soalan tu berdasarkan sudut. Jadi 75 darjah. Okey, boleh ya? Okey, ini dia latihan hasil tambah sudut pada garis lurus. Okey, yang pertama tu PQR adalah garis lurus lah ya. Okey, untuk kedua-dua ni PQR adalah garis lurus. PQR adalah garis lurus. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, sudut yang pertama dia dah bagi 80 darjah. Sudut yang kedua dia dah bagi 50 darjah. Dia minta kita cari sudut yang ketiga. Boleh cari ke tidak? Of course boleh. Jawapannya macam ni. X sama dengan 180 darjah tolak 80 darjah tolak 52 darjah. Okey, tekan kalkulator awak. 180 tolak 80 tolak 52. Okey, akan dapat 48 darjah. Okey, betul lah tu. Bermaksud X kita adalah 48 darjah. Okey. Tengok pula soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga pun sama juga. PQR. Ni R-nya tertinggal. Adalah garis lurus ya. Okey, dia kata cari nilai X. Okey, kita tahu yang ini adalah 60 darjah. Yang ini dia tak cakap berapa. Tapi kan kita tengok dia ada tanda segi 4 dekat sini. Kita dah belajar tadi. Ini adalah sudut tegak. Sudut tegak. Sudut tegak nilai dia ada satu sahaja. Tak ada dua. Satu itulah nilai dia. Iaitu 90 darjah. Ingat kalau sudut tegak, dia memang tak ada letak nilai sudut. Tapi dia ada letak tanda 4 segi tu. Jadi itu bermaksud sudut tegak lah. Bermaksud dia 90 darjah. Jadi nak dapatkan X kita buat macam mana? Okay, 180 darjah. Tolak 90 darjah. Tolak 60 darjah. Okey, tekan kalkulator dapat berapa? Okey, 180. Cikgu dah dapat jawapan dah. Tapi bagi peluang awak untuk kira. Okey, akan dapat jawapan dia 30 darjah. Okey, dapat tak sama jawapan macam cikgu? Okey, cikgu harap dapat ya.
Okey, seterusnya kita dah belajar garis lurus adalah 180 darjah. Ingat sampai bila-bila. Okey, kita akan masuk kepada sudut putaran lengkap. Sudut putaran lengkap. Okey, ingat dekat sini. Sudut putaran lengkap ialah 360 darjah. Maka hasil tambah sudut-sudut pada satu titik ialah 360 darjah. Maksudnya macam ni tau. Okey, satu putaran lengkap boleh jadi macam ni. Okey, dia boleh jadi macam ni kan cikgu katakan. Okey. Satu putaran lengkap ni kan bentuk bulatan. Dia boleh terpecah-pecah kepada beberapa sudut. Boleh jadi macam ni. Ini sudut yang pertama, ini sudut yang kedua, ini sudut yang ketiga. Tapi apa-apa pun hasil tambah sudut pertama, tambah hasil tambah sudut kedua, tambah hasil tambah sudut ketiga akan dapat 360 darjah. 360 darjah. Okey, bermaksudnya senang cerita ingat putaran lengkap 360 darjah. Ingat, putaran lengkap 360 darjah. Okey, jadi kita akan buat latih diri 8.1C yang nombor 1. Yang nombor 2 ni nanti kita kita akan jadikan awak punya kerja rumah. Tapi saya tampal je dekat sini. Tampal lah, maksudnya copy paste lah. Okey, jadi kita tengok yang pertama. Okey, soalan dia macam ni. Bagi setiap sudut yang berikut, nyatakan sama ada sudut tersebut ialah sudut pada garis lurus, sudut refleks atau sudut putaran lengkap. Kesemua ni kita dah belajar. Okey, sudut pada garis lurus yang mana? Ingat garis lurus, ingat 180 darjah. Okey, seterusnya yang mana sudut refleks? Sudut refleks yang besar, yang lebih daripada 180 darjah. Okey, dan juga sudut putaran lengkap, sudut putaran lengkap, sudut putaran lengkap. Sudut putaran lengkap ni yang inilah 360 darjah. Okey kelas, jadi kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama tu dia buat macam ni. Ni dekat luar. Jadi agak-agak ni apa? Sudut refleks ke? Sudut pada garis lurus ke? Sudut putaran lengkap. Okey, jawapan dia yang ini adalah sudut refleks. Sudut refleks. Okey, sudut refleks lah kan? Sebab dia lebih daripada 180 darjah tu sudut dia. Okey, yang B pula. Nampak tak ni garis lurus ni? Okey, ini adalah sudut pada garis lurus. Ini adalah sudut pada garis lurus. Okey, dan yang ketiga, yang C. Okey, ni. Ni macam ni. Ini adalah apa? Ini adalah sudut putaran lengkap lah. Sebab dia berputar. Dia buat satu putaran, dia bentuk dia bentuk bulat. Itu namanya sudut putaran lengkap. Okey ke kelas? Boleh ikut cikgu lagi ke ni? Cikgu harap boleh. Okey, last one untuk hari ini iaitu kita akan mengadakan ataupun membuat latihan sudut putaran lengkap. Okey, ingat tadi sudut putaran lengkap berapa? 360 darjah. Okey, jom kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama ni ada 3 sudut lah. Sudut yang pertama, sudut yang kedua dan sudut yang ketiga. Okey, dia minta kita cari nilai Y. Jadi nak dapatkan nilai Y macam mana? Ini kan satu putaran lengkap. Bermaksud 1 tambah 2 tambah 3 akan dapat 360 darjah. Jadi nak cari Y, kita dah tahu yang ini 240 darjah. Kita dah tahu yang ini 65 darjah. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Kita buat macam ni. 360 darjah. Tolak 240 darjah. Tolak 65 darjah. Okey, tekan kalkulator awak dapat berapa? Okey. 360 tolak 240 tolak 65. Okey, jawapan dia adalah 55 darjah. Okey, settle. Itu jawapan kita. Okey, cikgu harap boleh ikut cikgu ya. Okey, dan yang kedua. Okey, ni lagilah senang. Dia bagi 2 sudut je. Ada sudut yang pertama dengan sudut yang kedua. Cari nilai Y. Senang sangatlah ni. Y sama dengan 360 darjah. Tolak 80 darjah. Ni congak pun boleh ni. Okey, dapat berapa? Okey, kita akan dapat 280 darjah. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Tadi kita dah belajar pengenalan kepada tembereng garis. Apa itu tembereng garis? Apa itu sudut? Lepas tu kita dah belajar pula sudut pada garis lurus, sudut putaran lengkap. Okey, jadi ini latihan dia. Nanti cikgu akan bagi sikit latihan, awak cuba buat. Dan itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan bye-bye.